Dato' Speaker, Yang Berhormat, tambahan satu. tak apa Yang Berhormat, tunggulah. Yang Berhormat, Tuan Tony Phua Kiam Wee. Terima kasih betul. Soalan saya soalan nombor 6. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat, anggaran kos terkini bagi projek pembinaan lapangan terbang KLIA 2 adalah sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia berdasarkan skop sedia ada bagi kontrak-kontrak yang telah ditawarkan. Setakat 13 September 2012, status kemajuan projek KLIA 2 adalah mendahului jadual, iaitu 61.92% berbanding jadual 56.9% dan dijangka siap pada April 2013 berdasarkan komitmen yang telah diberikan oleh kontraktor-kontraktor pelaksana. Terima kasih. Ya, Pijau Utara. Saya Datuk Betul. Yang Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kos telah pun meningkat daripada 1.7 bilion jangkaan asal, anggaran asal kepada 4 bilion sekarang. Dan awal tahun ini pihak MAB telah pun mengumumkan bahawa kos meningkat daripada 1.7 sehingga 3.6 sampai 3.9 bilion. Sekarang naik kepada 4 bilion. So saya nak tanya kepada pihak menteri, adakah angka ini akan menjadi angka muktamad ataupun adakah kos akan meningkat lagi? Dan saya rasa jawapan menteri yang berkata bahawa projek ini berjalan ahead of schedule adalah amat mengelirukan, kerana projek ini sebenarnya pada masa asalnya dijangka akan siap pada tahun 2011 dan selepas tu ditunda ke 2012 dan sekarang ditunda lagi ke 2013 bulan April. So saya harap pihak menteri dapat memberikan jawapan yang lebih tepat mengenai isu sama ada kerja-kerja ini on time atau tidak. Dan soalan saya yang peringkat B 6B, sama ada landasan kapal terbang ni, landasan kapal terbang ketiga KLIA ini akan siap bersama dengan bangunan airport tu. Saya rasa tidak terjawab tadi ataupun saya tak dengar, saya mungkin tak dengar. Tapi saya rasa jawapan ni belum dijawapi sama ada runway ketiga yang penting supaya syarikat-syarikat kapal terbang yang datang ke KLIA 2 ni dapat menggunakan runway yang ketiga ni siap atau tak siap bulan April 2013. Akhir sekali saya nak tanya, apakah sebabnya rancangan asal KLIA Master Plan untuk membina KLIA 2 ataupun low cost satu lagi terminal KLIA 2 di KLIA North tidak digunakan dan tempat itu diagih ke KLIA West, di mana dalam rancangan asal kata tidak sesuai untuk membina lapangan kapal terbang kerana ianya merupakan mudlands ataupun banyak air. So kita nak tahu kenapa projek ini dipindah dari KLIA North ke KLIA West yang menyebabkan kos asal 1.7 bilion meningkat sampai sekarang 4 bilion ringgit. So dulu dah kata tak boleh, konsultan kata kawasan ni tak boleh bina airport kerana banyak air, dan sekarang kita buat juga pindah ke KLIA West dalam master plan yang baru menyebabkan kos meningkat ini. Terima kasih. Betul-betul. Yang berhormat PJ Utara, banyak juga soalan yang dikemukakan, tapi saya akan cuba untuk menjawab sebaik yang mungkin. Untuk makluman yang berhormat, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa memang pada dasarnya pada peringkat awalnya pada tahun 2009 kita telah pun membuat provision untuk membina airport ini dengan nilai lebih kurang 2 bilion. Tetapi disebabkan beberapa perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, khususnya akibat daripada projection dan juga keperluan-keperluan yang baru, maka kerajaan telah membuat penambahbaikan bagi membina satu lapangan terbang yang lebih besar dan lebih baik
Ianya adalah merupakan satu terminal lapangan terbang kos rendah yang terbesar di dunia dan bagi menampung keperluan pertambahan penumpang yang semakin bertambah, iaitu merupakan satu perkembangan yang drastik dalam industri penerbangan kos rendah ini. Oleh sebab itu, apabila kita membuat revision, kerana apabila kita membuat satu infrastruktur, ianya adalah digunakan bagi untuk keperluan, bukan untuk keperluan hari ini, tetapi untuk keperluan masa hadapan dan juga dengan melihat kepada pertumbuhan-pertumbuhan yang sedang berlaku. Dan oleh sebab itu, kerajaan telah pun, khususnya MAB adalah merupakan syarikat kerajaan di bawah khazanah yang bertanggungjawab untuk mengurus dan juga membangunkan lapangan terbang. Ianya juga adalah merupakan syarikat awam dan mereka bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan ini kepada syarikat-syarikat penerbangan. Dan oleh sebab itu, beberapa perundingan yang telah dilakukan, maka kerajaan MAB telah pun mengambil tindakan untuk membesarkan lagi KLIA ini daripada saiz yang asal untuk memenuhi beberapa keperluan-keperluan. Keperluan yang pertama ialah keperluan regulatory, iaitu terdapat keperluan untuk mengadakan security yang lebih baik di lapangan terbang ini, iaitu dengan mewujudkan total international passenger arrival and departure segregation. Ini adalah keperluan regulatory. Dan selain daripada itu juga terdapat juga keperluan-keperluan daripada airlines, iaitu untuk menambah kepada 45 juta passenger capacity dengan 68 contact stand dan remote stand, dan juga meningkatkan mewujudkan fully automated BHS ataupun baggage handling system, mewujudkan satu lagi runway 4 km dengan with 22.2 km separation from runway 2 untuk membolehkan juga A380, pesawat A380 dapat mendarat dan beberapa kemudahan-kemudahan lain. Oleh sebab itu, saya menyatakan di sini bahawa sebenarnya specification projek ini memang telah pun bertambah dengan begitu besar sekali, iaitu terminal building sepatutnya 150,000 meter square telah pun bertambah kepada 257 meter square, iaitu peningkatan skop sebanyak 71.3%. Aircraft stand pun juga bertambah sebanyak 60.7%. Earthworks meningkat sebanyak 130.7%. Runway 3 dan taxiway, pavement and AGL system juga meningkat 64.7%. DCA facilities, apron control tower yang sepatutnya 77 meter telah pun dinaik taraf kepada air traffic control tower 93 meter, dan ini adalah peningkatan 20.8% bagi height, dan navigation edge 115.4%, dan public infrastructure pun meningkat 87.5% dan 260%. Dan ini adalah peningkatan-peningkatan ini adalah untuk memberikan keselesaan kepada penumpang-penumpang dan untuk membolehkan pertumbuhan dalam industri penerbangan kos rendah ini akan dapat ditingkatkan. Seperti mana saya katakan tadi bahawa apabila kita mewujudkan sesuatu infrastruktur, ianya adalah untuk keperluan bukan hari ini tetapi adalah untuk keperluan masa hadapan. Yang kedua, yang berhormat juga ada bertanya tentang runway tadi. Runway yang saya kata yang dimaksudkan tadi ialah runway 3. Setakat ini yang berhormat, ini berdasarkan kepada komitmen yang diberikan oleh syarikat-syarikat kontraktor pelaksana, dan ini adalah maklumat yang diberikan oleh MAB kepada saya lah. Jadi kalau dia orang bagi saya maklumat, saya kena terima bulat-bulat lah, sebab saya bagi pihak kerajaan. Jadi setakat ini mereka kata bahawa mereka dapat menyiapkan mengikut jadual. Macam seperti yang saya katakan tadi, memang jadual awal itu ada, tetapi ini adalah revise
schedule yang telah pun diwujudkan, dan sebab itu kerajaan pihak MAB telah pun mewujudkan satu revise schedule, iaitu ianya bagi sekarang ini sehingga kini ianya adalah ahead of schedule, iaitu sepatutnya jadual 56.9% dan sebenar 61.92%. Memang yang berhormat, saya tahu memang banyak berminat dengan isu ini, tetapi berkaitan dengan isu perpindahan daripada KLIA North kepada West ini saya tidak ada maklumat yang berhormat. Saya minta maaf, saya akan jawab dalam perbahasan nanti. Saya akan ada peluang lagi untuk menjawab dengan lebih panjang tentang isu-isu ini. Dan kita adalah kerajaan yang telus, kita tidak menyembunyikan apa-apa. Cuma saya kata apabila kita peningkatan dia punya specification itu bertambah, sudah tentu kosnya bertambah. Dan saya ingin nyatakan di sini bahawa ini tidak melibatkan buang peruntukan kerajaan, ianya adalah merupakan peruntukan yang digunakan oleh MAB untuk mendapatkan bond sukuk yang di mana ianya akan dibayar oleh MAB berdasarkan kepada pendapatan MAB sendiri. Dan saya juga ingin nyatakan di sini bahawa syarikat ini adalah syarikat kerajaan yang juga dimiliki oleh syarikat oleh orang awam melalui penyenaraian. Sudah tentulah ianya juga dipantau oleh beberapa pihak lain. Dan saya ingin nyatakan di sini walaupun berlakunya revision dari segi kos ini, tetapi ini tidak menjejaskan rating AAA yang telah diberikan terhadap projek ini oleh agensi rating antarabangsa atau RAM, Rating Agency of Malaysia, yang telah memberikan penerapan AAA kepada projek ini. Terima kasih yang berhormat.